بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله نبيه الكريم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan lagi dihormati Tuan Pengurusi Masjid Jami' Taman Puteri Ulai, Timbalan Pengurusi Barisan AJK Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajah, Tuan-tuan, Puan-puan, Muslimin, Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan dan kehendaknya kita masih lagi dikurniakan dengan nikmat yang banyak, khususnya dengan nikmat nyawa, dengan nikmat pernafasan. Jadi malam kita tidur, sebelum tidur kita baca doa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan nama Engkau aku mati dan aku hidup. Dan kita niat puasa dan kita baca doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Kerana takut-takut itulah malam yang terakhir untuk kita. Sebab itu Nabi SAW ajar kita untuk kita baca doa ini sebelum tidur sekurang-kurangnya, supaya sekiranya kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijemput dalam keadaan yang terbaik. Kerana berapa ramai manusia, insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana bila dia tidur, itulah tidur yang selama-lamanya untuknya. Yang mana Nabi SAW bagi tahu sesungguhnya tidur itu adalah mati yang kecil. Mati yang kecil, kiamat yang kecil, yang mana kemungkinan untuk tidak bangun itu ada. Dan alhamdulillah, kalaulah kita membaca doa ini yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditakdirkan kita ini menjadi dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita dah mohon dengan Allah supaya Allah Taala beri kita kebaikan yang terbaik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kebaikan yang terbaik ini bukannya mesti kita berada dalam keadaan kita meninggal dalam keadaan kita bersujud. Itu of course, itu bonus. Ataupun kita meninggal dalam keadaan kita solat, itu bonus. Ataupun kita meninggal dalam keadaan beribadah, sedang membuat umrah, sedang membuat haji, itu bonus. 2 tahun lepas saya bawa umrah satu orang, mungkin kawan-kawan tuan-tuan juga
kepada Haji Taib daripada kampung Sri Rahmat. Sri Rahmat Gulai 2 tahun lepas sebelum pandemik 2012. Beliau Ustaz Zaini pergi umrah dengan saya. Almarhum Ustaz Zaini sebelum tu Tuan Haji Ahmad bin Abdul Razak, dia pun nak pergi setahun tapi dia dijemput sebelum pergi. Yang mana Allah Ta'ala jadikan, pilihkan Haji Taib ni, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ni real case depan mata saya. Habis je tawaf umrah, kita nak start sa'i. Alhamdulillah kalau dengan tim saya, kita akan buat sama-sama umrah, tawaf, sa'i sama-sama daripada awal sampai habis. 40 lah dia akan habis sama-sama insya-Allah. Siapa yang dah pergi dengan saya, dia tahulah macam mana cara kita buat. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, habis dia tawaf, nak start sa'i, baca doa. Kita akan baca doa, betul tak? Bangun dia tuan-tuan, kita baca doa tuan-tuan. Allahu Akbar, depan mata kami 50 orang. Subhanallah. Allah tarik nyawa dia. Allah tarik nyawa dia sedang berdiri untuk mengerjakan sa'i yang pertama. Subhanallah. Di situ juga. Di situ juga Allah ambil dia, dan subhanallah satu kenikmatan. Maknanya saat yang baik. Tuan-tuan boleh tengok live kita, pengumumian dia di page Al-Fuadi Global Travel Center Berhad 2 tahun lepas. Mungkin boleh tengok. Siapa nak tengok cara mengumumi, cara mandi, cara macam mana nak mengumumi dekat Mekah, satu experience yang baru lah. Jadi tuan-tuan bapa yang dirahmati Allah, itu kematian yang mulia. Dan mungkin ada orang yang meninggal dalam keadaan duduk dalam kuliah, dia duduk tidur, kan? Kita ingat dia tidur-tidur, rupanya dia tidur betul. Dan ada juga orang yang meninggal mulia tetapi dalam tandas. Tuan-tuan bapa yang dirahmati Allah, meninggal dalam tandas pun boleh jadi mulia. Boleh jadi juga seolah-olah berjihad sekiranya kita masuk tandas dalam keadaan beradab. Nabi ajar kita masuk tandas kaki kiri, masuk tandas tutup kepala, masuk tandas pakai alas kaki. Kalau dulu teropah lah, macam masjid Taman Puteri ni saya tengok alhamdulillah ada seliparnya. Ada setengah-setengah masjid tak ada selipar. Kadang kita risau juga sebab segi taharah kan, takut berencik. Nabi SAW kata ada 2 golongan yang mana dalam kubur disiksa. Salah seorangnya adalah mereka yang tidak menjaga taharah, tidak menjaga kebersihan dalam ketandas itu sendiri, buang air kecil, berdehem dan sebagainya. Ada orang meninggal, banyaklah orang meninggal dalam tandas, dan sekiranya dia mengikut adab sunnah Nabi SAW, maka dia kira sebagai mati syahid. Dan ada juga orang meninggal dalam masjid, tapi meninggal dalam keadaan kebencian Allah SWT. Pelik kan? Mungkin ada yang tak pernah dengar, tapi ada tuan-tuan. Dalam masjid meninggal, tapi dalam keadaan kemurkaan Allah SWT. Macam mana tu Ustaz? Orang masuk masjid nak sembahyang, dia masuk masjid nak curi tabung masjid. Tengah-tengah duduk jolok pakai gula getah tu, pakai apa dulu-dulu lah. Sekarang punya tabung dahsyat. Nampak je muka perompak dia bunyi. Tengah-tengah curi-curi tu rupanya dekat atas tu ada speaker. Allah takdirkan speaker tu jatuh kena kepala dia, meninggal dekat situ. Kita berkata Masya Allah, bagusnya kau meninggal dekat dalam masjid. Subhanallah. Dekat tabung pula, mati meninggal dekat masjid, dekat tabung. Maknanya nak sedekah agaknya. Tengok CCTV balik, mak, rupanya nak curi duit. Allah. Tuan-tuan puan-puan yang berani cerita kematian, kita nak cerita mati banyak-banyak lah. Tapi cerita mati ni sunnah. Cerita mati ni sunnah. Zurul kubur fa innaha yuzakkirukumul maut. Nabi SAW atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ziarahlah kamu kubur, sesungguhnya menziarahi kubur itu mengingatkan kamu ke atas kematian. Kematian. Kita pergi kubur tu supaya ingat mati. Ni nak raya kan. Ada yang kata boleh tak ziarah kubur bagi raya, ada tak kena ziarah kubur lain hari ke, tak payah ziarah kubur hari raya. Ni dah nak raya, hari ni kita 21 Ramadan. Saya sangat stres sangat dalam kuliah-kuliah saya, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Mungkin ni kali pertama saya masuk di Masjid Taman Puteri ni. Tuan-tuan puan yang
rasa kuliah saya kita santai-santai aja. Kita santai-santai aja, kita tenang-tenang aja. Kita nak dalam kuliah ni biar kita happy. Kita ni tuan-tuan, kalau kita beramal dalam keadaan kita happy, dia punya syok tu lain. Dia punya happy tu lain. Macam tuan-tuan dulu, tuan-tuan tahu tak, nikah tu dia adalah amalan yang mulia. Nikah tu amalan yang mulia. Jadi bila kita nikah, saya nak tanya tuan-tuan lah, tuan-tuan dulu nikah happy ke tak happy? Siapa yang dekat sini masih menikah dulu stres? Siapa yang dulu nak nikah, apa kata nikah kau? Stres lah ya. Cik Haji Mustafa pun dah senyum dah. Imam Tafah pun dah senyum. Best nikah tu, subhanallah. Tak ada siapa pun yang stres. Dia lebih best, dia lebih happy kalau dapat nikah lagi. Tahu nikah lagi? Tu lagi. Kan terus hilang ngantuk kan? Apa ni? Ustaz cerita nikah ni? Kenapa lah? Kita sebagai naib kaji ni, kita suka cerita pasal nikah. Supaya apa? Bila ramai orang nikah, kita dapat salam keruk banyak sikit. Sebab tu kita akan galakkan untuk orang menikah. Lebih-lebih lagi, alhamdulillah kalau nikah kat Taman Puteri ni, saya yang nikahkan lah dekat dewan sebelah tu. Okey. Saya galakkan anda bernikah. Cuma macam mana nak nikah tu pandai sendiri. Saya tak nampak kaum wanita, saya dah boleh nampak kaum wanita. Kaum wanita tolong jangan bangun dulu. Nanti saya akan bagi bonus untuk kaum wanita pula. Nampak macam best. Ayah-ayah ni kita kena cerita bagi dia sedar, bagi dia tak ngantuk. Nanti kemudian kita belasah dia belakang. InsyaAllah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita jangan stres dalam kuliah. Boleh insyaAllah Terima kasih yang bersama dengan saya di live di page Ismail Sajiman. Okey, tuan-tuan boleh buka page Ismail Sajiman, boleh sharekan kepada yang lain, adik-adik anda, saudara-saudara anda. Kita live sekarang dan juga live di page Masjid Taman Puteri. InsyaAllah kita sebarkan, tuan-tuan tekan klik share. Anak-anak kita tuan-tuan, mereka mungkin tak dapat duduk kuliah dengan kita dekat KL, dekat Bandar JB, tak sempat. Ni pagi ni cuti, pagi ni lah nak mentang tidur, nak rehat tu tak ada masalah. Malam tadi Qiyamul Lail, Tarawih, Murid, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail Qiyamul Lail tu pun bagus tuan-tuan, pahala juga. Kalau tuan-tuan pergi JB malam-malam cuti ni, ya Allah, dah macam pada masyarakat dah tuan-tuan. Semua sibuk cari baju raya. Bagus tuan-tuan. Kalau ada ustaz-ustaz kata, kenapa sibuk cari baju raya? Isi masa dengan beribadah di malam Ramadan. Tapi saya kata, saya lebih galakkan, pergilah cari baju raya. Sebab apa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita cari baju raya, bila kita bawa keluarga kita shopping, berjalan dan sebagainya, tapi kena disertakan niat untuk gembirakan isteri dan anak-anak. Bawa, tak ada masalah. Isteri kita dah dekat sebulan, dia masak sahur untuk kita, dapat 10,000 KDPSP, ambil sikit, bawa dia. Yang jom kita pergi Habib Jewels. Tuan-tuan tahu Habib Jewels? Jom kita pergi dekat apa nama sekarang ni, banyaklah. Kalau dekat BBU tu Mas Anwar lah, Mas Mustafa lah, Mas Zahari lah, macam-macam ada di sana. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bawa niat untuk infak untuk isteri, untuk gembirakan dia. Dan subhanallah, kalau isteri kita, pasangan kita doa, dia gembira, dia happy, of course dia akan doakan kita. Dia akan doakan kita. Dan subhanallah, antara ubat ataupun cara-cara yang menyebabkan rezeki kita bertambah, menyebabkan perjalanan kehidupan kita menjadi smooth, menyebabkan hati kita bahagia, menyebabkan kita pergi kerja dekat mana pun, kita berniaga apa pun, asyik close aja, asyik orang terima aja, ramai customer akan datang. Di antara perkara utama yang kadang-kadang kita lupa adalah doa daripada isteri kita sendiri. Doa daripada isteri kita sendiri. Dapat 10,000, 1,000 belikan untuk isteri, dapat ke 1,000, dapatlah 5 gram lebih kurang. 1,000 lagi belikan untuk mak kita, it's okay. Dan minta mereka berdoa, ya Allah, bagi tahu ayah, mak, saya belikan hadiah untuk mak dan ayah ini, tolong doakan Allah gandakan 70 kali ganda. Sebab bulan Ramadan dia bukan 10, bulan Ramadan
zakat, bayar zakat pada bulan Ramadan. Zakat fitrah tu memang of course lah dalam bulan Ramadan. Zakat harta, ada simpanan lebih daripada 20,000, lebih sikit, dah wajib zakat, tak pakai, wajib zakat, keluarkan zakat pada bulan Ramadan. Nak senang pergi majlis agama, kulai tu bawah tu boleh terus bayar zakat. Office hour, nak bayar zakat malam-malam selain office hour ataupun office hour tak nak pergi office, cari ambil anda di Masjid Imam Mufti, ambil fitrah dan juga ambil harta, betul tak? Boleh berhubung dengan mereka, boleh berhubung dengan mereka, bayar pada bulan Ramadan. Cek balik, ada orang tanya, ustaz kena BSP 10,000 nak bayar zakat tak? Tak perlu. Sebab apa? Sebab dia tak cukup nisab dan tak cukup haul. Ni kita di Johor, dia pakai KDPSP tak wajib zakat, kecuali dia dah cukup haul, maknanya dapat 100,000 setahun tak pakai, keluarkan zakat. Habis yang 10,000 ni kena tengok iSina, iCitra, yang terkini ni I love you. Kan yang 10 tahun ni saya pun tak tahu I apa, I love you, I miss you lah katanya. Kumpul-kumpul ada dekat 30,000. Tak pakai 30,000, simpan. Sebab ada orang dia keluarkan, dia tak pakai, dia simpan untuk emergency case. Alhamdulillah niatnya baik, dia simpan sebab nak emergency case untuk keluarga. Allah pelihara daripada emergency case. Dia simpan sampai tahun depan, tak pakai, baru bayar zakat. Simpan tempat-tempat yang bagus. Letaklah dekat tabung haji ke, lekat kat ASB ke. Ada kata ASB tu ada syubhat, is okay. Pilihlah mana-mana yang anda rasa tenang, letak di situ, investkan supaya dia beranak, supaya dia zakat dia nanti lebih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kalau kuliah saya kurang sikit cerita pasal fadilat-fadilat Ramadan. Bukan tak cerita, saya kurang sikit, saya lebih fokus dekat muamalah dan munakahat. Sebab cerita-cerita pasal Ramadan, pasal amalan-amalan, banyak ada ustaz-ustaz cerita. Saya nak cuba bawa sedikit ke tepi berkenaan dengan muamalah, bagaimana kita nak bina ekonomi, bagaimana kita nak jadikan keluarga kita lebih bahagia. Di samping memang tugas saya ni sebagai naib kadi bahagikan orang. Sebab kalau pandai nikahkan orang, nanti telefon nasi bunyi, "Mam, tadi malam bergaduh. Mam, tadi malam bercerai-berai. Ustaz, tak ada pula orang cerita, mak tadi malam saya like dinner." Tak cerita, dia bahagia, dia tak cerita. Saya gaduh, dia sibuk kacau imam-imam ni. Dengan imam tahari ke, dengan imam tapar ke, dia kacau juga. Sebab tengah gaduh. Pengurusi masjid pun kena kacau kalau tengah gaduh. Tapi kalau tengah bahagia, lalu depan imam tak nampak. Ini perangai orang. Jadi kita nak bantu supaya kita lebih bahagia, kita lebih ekonomi yang baik. Supaya apa? Bila ekonomi baik ada dalam umat Islam kaya raya, lebih banyak zakat yang bakal dikeluarkan, lebih banyak infak yang kita boleh bagi kepada keluarga kita, lebih more pahala yang bakal kita jana daripada harta yang kita peroleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah saya lebih share pada perkara-perkara macam ni. Okey, tentang zakat dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, infak untuk keluarga kita, bagi dia kegembiraan. Sebab itu nak pergi shopping boleh, nak pergi bazar boleh, tak ada masalah. Niat kita untuk gembirakan isteri dan keluarga. Sebab Nabi SAW bagi tahu, sebaik-baik infak adalah infak untuk isteri dan anak-anak kamu. Ini Nabi SAW bagi tahu. Sebab lately ni, kebelakangan ni, ada orang dia suka sedekah, ada orang dia suka masukkan duit dalam masjid, tapi kadang-kadang dengan isteri, dengan anak-anak dia ada sedikit lokek. Sebab dia ingat sedekah tu untuk masjid ada, sedekah tu untuk fakir miskin saja. Dia lupa bagi isteri makan, bagi anak-anak makan, mereka gembira, itu sedekah yang paling afdal untuk suami. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada yang tanya, "Ustaz, saya nak beri hadiah pada suami saya, boleh tak?" Isteri nak bagi infak untuk suami. Jawapannya boleh lah, tak ada masalah. Sekali-sekali belanja.
baju lawa-lawa. Anak dia bagi pakai baju lawa, dia pakai baju biasa saja. Betul tak bapak-bapak? Nampak. Ibu-ibu tak boleh tengok angguk mereka ni. Dia jarang minta-minta tuan-tuan. Dia biasa minta satu benda je, tapi tak pernah dapat. Dia jarang minta baju raya, dia jarang minta kasut baju raya baru, dia jarang. Dia bapak-bapak ni, dia jarang minta tuan-tuan. Isteri nak apa? Nak baju, bagi. Nak apa? Nak makan McD, bagi. Nak apa? Nak beli emas, bagi. Tapi suami minta, pernah ibu-ibu bagi? Tak pernah. No way. Cannot. Forever and ever and ever. Dah ketawa dah orang belakang. Suami minta satu je, please, tolong sign dia. Tak boleh pak. Saya dah bagi dah banyak. Ya, itu apa bagi? Saya minta satu. Tak boleh bang, sorry bang. Yang faham, tak faham sudah. Ni bapak. Tapi it's okay tuan-tuan. Harap bapak-bapak bersabar. Perjuangan kita belum tamat. Usaha lebih lagi. Banyakkan doa. Di malam hari itu kadang doa. Ya Allah, bukakanlah hati isteri aku untuk menjadi isteri yang paling taat di dunia, seperti mana Khadijah radhiyallahu anha. Doa. Malam tempoh 1 Ramadan doa yang makbul. Banyakkan doa tuan-tuan. Kalau orang tanya saja, Ustaz, apa amalan paling afdal pada 10 akhir Ramadan? Banyak kalau kita buka dekat Google, dekat kitab, banyak. Tapi saya nak ajar satu benda yang biasa saya kalau bawa umrah, saya bawa haji, saya akan cerita benda ni. Dekat Mekah dan Madinah, saya akan cerita benda. Boleh amal benda lain, tetapi yang ni kena lebih. Kena lebih. Sebab apa yang ni Nabi ajar nas. Tak ada khilaf. Nabi SAW beritahu ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang Islam. Umat Islam doanya senjata. Sebab itu kalau kita doa tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita doa bersungguh-sungguh kepada Allah, kerana itu senjata. Kerana itu senjata. Saya nak cerita satu kisah. Di antara amalan yang afdal kita buat, kita kena amalkan hari-hari. Di antaranya adalah kita boleh untuk daripada segi keselamatan. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita show off, kita ni apa nama kita dekat Facebook ke, dekat TikTok ke. Sebenarnya saya sebut TikTok, nanti siapa yang ada TikTok boleh follow saya punya TikTok di Ismail Sajiman. Ada orang cakap Ustaz ada TikTok, biasa dah Ustaz ada TikTok ni. Kita nak tarik budak-budak daripada dia berjoget-joget kepada majlis-majlis ilmu. Sebab tu kita masuk juga dalam TikTok, itu jihad kita untuk selamatkan umat-umat Islam, khususnya budak-budak. Budak-budak tak main Facebook dah sekarang tuan-tuan, dia main TikTok ni. TikTok. Lepas ni kalau tengok Imam Zahari dia buka TikTok, tuan-tuan jangan fitnah dia tau. Sebab maknanya dia kena tengok kuliah agama dalam TikTok. Banyak tuan-tuan sekarang ni. Lepas dia boleh download TikTok, tapi tengok yang baik-baik. Nak tahu tengok baik tak baik, tengok yang selalu-lalu tu apa. Kalau yang selalu-lalu tu joget, maknanya kita tahu dah malam tadi dia tengok apa. Yang FYP tu kan, kalau keluar-keluar dia kuliah Asma Harun lah, Ustaz Kadir Ilyas lah, Ustaz Ismail Sajiman lah. Tu maknanya malam tadi dia tengok yang baik-baik. Senang dia nak tengok TikTok ni. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati, saya cerita apa tadi? Cerita amalan. Saya nak bagi tuan-tuan satu tips. Saya kalau kuliah saya suka bagi tips supaya balik tu paling kurang ada oleh-oleh. Tips yang mudah-mudah, santai-santai je, tapi sangat best. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, antara nak selamat daripada fitnah, kita kadang-kadang show off dekat Facebook, bawa kadang-kadang Cadillac dinner, bawa wife letak kat Facebook. Kadang-kadang mata-mata yang melihat ni bukan semua mata yang baik. Ada mata yang you like, congratulations, tahniah, semoga kekal hingga ke syurga. Dalam hati kau rasa kau yang ambil dia ni dulu, aku nak dia tau. Faham tak? Hati manusia rambut sama hitam, hati tak ada siapa yang tahu. Jadi untuk selamat daripada keburukan di tuan-tuan puan-puan dan dirahmati Allah, antaranya kita amalkan ayat kursi. Setiap hari amalkan ayat kursi, niatkan dia sebagai pelindung dan doa. Saya nak cerita satu kes akhir zaman. Ada cerita di satu negara Amerika tak silap saya. Ni sahabat saya cerita masa belajar dulu dekat Yaman, dekat Darul Mustafa.
bersama dengan Habib Omar, Habib Zainal Abidin. Saya belajar di sana. Ada ramai budak-budak pelajar-pelajar Amerika, Britain dan sebagainya. Mereka cerita, ada satu perempuan ni, dia lalu dekat satu lorong. Tuan-tuan pernah tengok cerita orang putih kan? Fast and Furious ke, apa benda ke nama dia ke. Dia punya gangster lain macam tuan-tuan. Dia satu perempuan Islam ni, dia lalu dekat satu lorong. Biasanya terang, tapi malam tu gelap. Dan dia lalu seperti biasa, dia amalkan ayatul kursi setiap hari. Dia lalu dan dia sampai rumah dengan baik. Besok pagi dia baca surat khabar, dia tengok ada orang yang mana biro